Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak berkongsikan sedikit tentang kasut ke hutan ataupun jungle boot. Dan di hadapan saya sekarang ni ada 5 pasang kasut yang mana biasa saya gunakan ketika menjalani aktiviti outdoor. Jadi mari kita lihat dengan lebih detail satu persatu. Okey, saya mulakan dulu dengan yang ni lah, yang paling rendah dulu. Jadi jom kita lihat. Baiklah, yang pertama sekali kasut getah. Kasut getah ni dia memiliki beberapa keistimewaan. Yang pertama, ianya ringan, sangat ringan. Yang kedua, harganya murah, sekitar dalam RM10 macam tu harganya, atau mungkin ada yang lebih murah lagi. Dan kalau lihat tapaknya jenis ada paku macam ni. Dia ada tapak jenis biasa. Kalau tapak jenis paku macam ni, dia lebih dia memberi cengkaman yang lebih ketika hiking. Tetapi kalau di kawasan batu ataupun simen, ada lantai simen, ianya licin jadi kena berhati-hati kalau melalui kawasan batu. Dan kasut ni yang bestnya kalau basah ia mudah dikeringkan. Just tuang je air tu, lap-lap pakai tisu ataupun kain, dah boleh pakai balik. Dan kalau lihat antara kelima-lima kasut tadi tu, satu ni je yang low cut ataupun kasut rendah. Bila kasut low cut ni, dia punya keistimewaan adalah selesa lah, kerana buku lali kita tiada halangan, dia bebas bergerak. Okay? Kasut low cut. Sekiranya hendak hiking, kalau tak ada bajet pada saya kasut ni dah memadai. Saya pun banyak kali juga saya hiking menggunakan kasut-kasut jenis-jenis begini. Okay, hiking. Tetapi jika ke hutan, sebaiknya elakkan daripada menggunakan kasut-kasut begini. Kerana apa? Yang pertama, kasut ini low cut ataupun rendah. Bila kasut rendah ni, kaki kita lebih terdedah. Kerana ke hutan, dia tak sama dengan trek hiking. Boleh jadi kita kena meredah berluka. Boleh jadi kita kena meredah tempat yang kita tak tahu ada apa di atas tanah itu. Jadi bila kaki kita lebih banyak terdedah, itu lebih risiko lebih tinggi. Yang kedua, kasut ni low cut. Memang tak dinafikan kasut low cut ni selesa, tetapi buku lali kita ni tiada pegangan. Jadi risiko untuk terseliur tu lebih tinggi, kerana lantai hutan ni dia tak semestinya rata je. Keadaannya, permukaannya sukar dijangka. Yang ketiga, kasut ni lembut. Walaupun selesa, tetapi dia boleh tertusuk duri. Kalau terpijak duri, duri boleh tembus kasut begini. Seterusnya kita pergi ke kasut yang kedua, iaitu tactical boot. Kalau lihat ada pelbagai jenis dan jenama tactical boot di pasaran. Yang saya pakai ni Smith & Wesson, jenama Smith & Wesson. Masa saya beli kasut ni dulu, dalam banyak-banyak tactical boot yang saya tengok, ini antara yang slim di bahagian atasnya. Kalau kita lihat setengah tactical boot, dia agak kembang di bahagian atas ni. Kalau saya suka yang slim macam ni. Kerana apa? Bila saya pakai, saya sorokkan dalam seluar, dia tak nampak macam saya pakai boot, nampak macam pakai kasut biasa je. Dan keistimewaan lain ketika boot ni, ianya sangat-sangat selesa. Memang sangat-sangat selesa. Dan kalau kita lihat di bahagian tepi ni, dia ada zip. Okay, zip ni dia memudahkan kita untuk pakai. Memang cepatlah nak pakainya. Tapi malangnya zip ni dah rosak. Kalau lihat kedua-duanya dah rosak serentak pula tu. Dia minta pengganti tapi penggantinya saya tak dapat nak tunjukkan. Saya dah beli tapi cuma saya belum ambil lagi sebab agak sibuk, tak sempat lagi nak pergi ambil. Kita lihat bahagian tapak pula. Kasut ni tapak dia pun sangat-sangat grip. Jika di lantai ataupun di bandar, sangat-sangat grip. Walau bagaimanapun, ia masih tetap boleh digunakan untuk ke hutan, selagi mana permukaan buminya tak terlalu ekstrim. Dan yang saya suka tentang kasut ni, saya boleh pakai ke kedua-dua tempat. Contoh saya nak ke bandar, nak berhari raya ke ataupun ke bandar apa-apa urusan, kemudian balik pada bandar saya terus nak ke hutan. Jadi saya akan pakai kasut macam ni. Jadi apa yang saya pakai pada kaki saya terus ke bandar, berhari raya apa semua, kemudian boleh terus masuk ke hutan. Jadi saya tak perlu balik rumah tukar kasut, saya tak perlu bawa kasut spare. Jadi satu kasut dah boleh redah kedua-dua tempat.
Dan kasut ni kalau kita lihat ianya high cut. Jadi bila high cut, of course dia lebih baik untuk menyapot kita punya buku lali dan melindungi buku lali kita. Dan seandainya terpijak duri, setakat duri rotan tu dia tak tembus. Dan kalau melalui kawasan berbatu pun dia masih okey lagi. Berbanding kasut getah yang mula-mula tadi tu, kalau pijak kawasan yang berakar ataupun berbatu, dia agak menyakitkan kaki sebab dia lembut sangat. Yang ni okey, dia steady, masih selesa. Seterusnya kita pergi ke kasut yang ketiga, iaitu Altama Jungle Boot. This is the real Jungle Boot. Ini adalah Jungle Boot yang sebenarnya. Brand Altama. Kalau kita lihat, dia terdiri daripada dua material yang berbeza. Di bahagian bawah kulit, di bahagian atasnya kain. Jadi dia agak fleksibel kasut ni. Sebab dia kain bahagian atasnya. Dan kalau kita lihat, dia pun kain ni tak ada span di bahagian sini. Jadi bila kita pakai sorok kanan seluar, dia tak nampak terlalu menyerlah. Dia begitu slim, lebih slim daripada kasut tactical tadi tu. Walau bagaimanapun kainnya ni boleh tahan kasar, tebal. Jadi sesuai, memang lasak punya kasut. Dan di bahagian bawahnya kulitnya pun tebal, sangat tebal. Dan di bahagian sini kalau kita lihat, dia mempunyai lubang untuk air keluar kalau meredah sungai ataupun air. Dan yang paling best, keistimewaan pada kasut ni adalah ni, bahagian tapaknya. Okey, cuba lihat tapak ni. Dia memberi masuk, ianya sangat-sangat grip ketika di hutan. Dia memberi cengkaman yang terbaik. Kalau kita lihat, bunganya kasar. Jadi kalau terpijak tanah ataupun batu, mudah untuk bersihkan. Kita cuma congkir pakai kayu ataupun rantingnya untuk bersihkan tapaknya. Dan tapak ni pun boleh tahan tebal. Setakat duri-duri, duri rotan apa semua salak tak tembus. Dan di bahagian sini dia ada lapisan plate, plate besi. Bermakna kalau terpijak paku sekalipun, kemungkinan dia takkan tembus kasut ni, tapak dia. Dan selain daripada tu, kalau kita lihat design dia, nampak ni, design dia bersegi macam ni. Okey, ini dia memberi grip ketika kita menurun ataupun berdiri di tempat yang curam, ataupun ketika turun di tempat yang curam. Design tapak begini. Tapi sayang, kasut-kasut sekarang ni mereka dah tak buat menggunakan tapak jenis macam ni. Panah masul ni dah tak buat tapak-tapak macam ni. Agak sayang sebab tapak ni kalau di hutan, dia memang cengkaman yang terbaik. Okey, keistimewaan lain kasut ni, dia punya tali pengikat dia. Dia menggunakan sistem speed lace. Yang mana kalau kita nak ikat, kita terus tarik, dia terus automatik semua jadi ketat terus. Dia tak perlu kita tarik satu per satu Baiklah, seterusnya kita pergi ke kasut yang keempat dan yang kelima, iaitu boot getah. Kita lihat nombor 4 dulu. Kasut ni memang best memang best. Yang pertama, kasut ni dia ringan. Yang kedua, harganya pun murah, dalam sekitar RM28 macam tu. Dan kasut ni kalau lihat, dia sangat-sangat lembut sangat-sangat lembut. Jadi kalau kita buat kerja, kalau kita pakai buat kerja mencangkung atau sebagainya, dia rasa tak terganggu lagi tak rasa tersangkut-sangkut sebab ianya sangat-sangat fleksibel. Lihat sangat-sangat lembut kasut ni. Dan yang bestnya kasut ni, dia kalis air. Selagi mana air yang kita redah tu tak lebih tinggi daripada kasut ni, dia takkan basah lah di bahagian dalamnya. Dan kalau basah pun dia mudah untuk dikeringkan. Cumanya kalau lihat, dia bukan getah sepenuhnya. Di bahagian dalamnya ada sedikit lapisan kain yang nipis. Jadi kalau basah, kalau kita lap, dia masih lembab. Dia tak kering sepenuhnya. Tapi secara keseluruhan ianya okey, tak ada masalah. Dan kalau lihat, kasut ni dia menjadi pilihan saya kalau saya nak travel, kerana ia sangat mudah untuk disimpan ataupun dibawa. Biasanya saya akan gulung begini, kemudian selit di celah motor, ataupun boleh selit di dalam beg dan sebagainya. Kita lihat di bahagian tapak. Tapaknya kalau lihat masih okey, cuma ianya agak nipis dan lembut.
Jadi kalau terkena duri seperti duri salak dia boleh tembus. Dan kalau pijak di kawasan yang berbatu ataupun berakar, dia agak menyakitkan kaki juga sebab ini nipis dan lembut nipis tampaknya. Seterusnya kita lihat kasut yang kelima pula. Kalau lihat dia macam hampir sama tapi dia ada beberapa perbezaan Antaranya kasut ni dia lebih keras berbanding dengan yang ini. Dia lebih keras Lihat. Dan kalau kita lihat di bahagian tapaknya pun ada sedikit perbezaan. Iaitu yang ini tampaknya lebih cengkam ketika di hutan. Dan juga dia lebih keras berbanding dengan yang ini. Jadi kalau terpijak duri dia lebih selamat berbanding dengan yang ini Begitu je di bahagian atas. Dia tak mudah untuk tembus duri berbanding dengan yang ini. Selain daripada itu harganya sama. Keduanya harganya sama dalam RM28 macam tu. Kalis air juga. Cuma kasut-kasut yang tinggi macam ni, dia kalau kita pakai untuk jangka masa yang lama dia agak panas, agak berpeluh dalam sebab dia getah kan, udara tak masuk. Tapi secara overall okey. Dan disebabkan kasut ni dia lebih keras berbanding yang ni tadi, jadi dia lebih memberi perlindungan kepada kaki dan buku lali kita. Dan kasut ni juga biasa saya gunakan untuk hiking Saya biasa gunakan untuk hiking. Sampailah ke puncak. Dan sampai puncak jumpa pula satu grup tu. Saya tak kenal lah siapa diorang. Dia gelak-gelak kan saya pakai kasut ni, cakap belakang-belakang. Mentang-mentang lah kasut diorang tu mahal beratus-ratus ringgit. Padahal dia tak tahu apa yang saya tahu tentang kasut ni. Tapi tak apalah, biarkanlah. Okey, itu dia boot getah. Jadi itulah dia sedikit perkongsian tentang kasut untuk ke hutan. Dan perkongsian ni berdasarkan pengalaman saya memakainya dan pandangan peribadi saya terhadapnya. Boleh jadi bersesuaian dengan anda, boleh jadi tidak. Semoga dapat dijadikan sebagai panduan. Dan kalau anda tanya saya mana yang terbaik, susah juga nak jawab. Sebab masing-masing ada keistimewaan pada tempat masing-masing. Masing-masing ada kelebihan yang tersendiri. Dan seandainya sebentar lagi saya terus nak ke hutan, agak-agaknya antara kelima-lima kasut ni yang mana menjadi pilihan saya. Seandainya sebentar lagi saya nak terus ke hutan. Okey. Kalau saya akan pilih yang ini. Kasut yang ni Okey, dia mahal tak semestinya yang terbaik. Murah tak semestinya paling tak baik. Masing-masing ada kelebihan tersendiri. Jadi sekadar itu saja video untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.